tingkatan 5 nanti insyaAllah tahun depan. Ada satu, selepas kita mencapai kemerdekaan, ada satu titik hitam dalam sejarah Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei berlakunya satu perbalahan kaum. Selepas itu kerajaan telah mengambil langkah untuk memperbaiki supaya hubungan kaum bertambah baik. Ini adalah cerita dia. Dan yang ketiga pula ialah ibu telah menasihati saya agar apabila dia pergi ke bandar, dia kena melihara agama, bahasa, bangsa dan negara. Okey, dan seterusnya ialah selepas tu ibunya rasa yakin tentang apa yang telah dipelajari ini, dan dia telah memberi izin kepada anaknya untuk hijrah. Tapi masa tu dia telah mengirimkan buku-buku lama untuk disampaikan kepada sahabat long bonda iaitu Mushi. Kawan bonda tu, dia ada kawan dekat Kuala Lumpur, nama dia ialah Mushi. Semasa di bandar, saya mendapati anak-anak muda telah hanyut oleh kerana keseronokan hidup dan melupakan nilai-nilai murni dan batas kehidupan. Dan saya mendengar yang ni ialah cerita dia. Lepas tu yang Mushi ni dengar lagi, dia cerita tentang satu tempat di Badar tu, iaitu kampung tradisi yang didiami oleh Mushi. Ini ialah perbangan cerita dia. Lepas tu climax ialah dia punya perkara yang nak mencapai dia punya titik atas sekali. Kat sini dia cerita, kat sini aku sampai di perkampungan tradisi itu dan mendapati jentera berat sedang meroboh rumah-rumah di situ. Dan buku-buku yang diberikan oleh bonda kepada Mushi itu telah musnah. Dan akhir sekali ialah dia punya peleraian dia. Dan peleraian dia ialah dia punya akhir dia lah. Dan aku kat sini cuba mencari Mushi tetapi tidak berjumpa. Okey, teknik-teknik dalam cerpen kamu kena tahu apakah dia teknik-teknik. Contohnya ialah teknik-teknik dialog, iaitu imbas kembali. Imbas kembali ialah mengingati peristiwa-peristiwa yang terdahulu. Imbas muka ialah apa yang akan datang, apakah pencariannya. Okey, lepas itu pemberian kejutan dan suspens. Ini ialah teknik-teknik plot yang telah digunakan oleh penulis. Okey, watak-watak yang ada dalam cerpen ni, watak yang pertama ialah watak saya. Saya ialah seorang yang taat kepada siapa? Taat kepada ibu. Kedua ialah seorang yang amanah, seorang yang menyampaikan amanah bondanya kepada kawan ibunya, kepada Mushi. Dan dia seorang yang gemar membaca, seorang yang tidak mudah berputus asa. Ini ialah watak dan perwatakan saya. Berikut pula ialah bonda saya. Bonda ialah seorang yang berpengetahuan luas. Bonda diceritakan kepada saya tentang sejarah pahit negara kita, tanah air kita. Dan seorang yang bersifat patriotik, di mana bonda telah menasihati saya agar memelihara agama, bahasa ibunda dan negara. Itu yang dinasihati oleh seorang ibu. Manakala yang terakhir pula, perwatakan yang terakhir bonda ialah seorang yang amat memahami. Tetapi setelah dia mendapati anaknya mantap dari segi ilmu dan jati diri, barulah dia mengizinkan. Okey, Mushi pula ialah kawan lama bonda dan seorang yang cinta akan budaya Melayu. Contohnya kenapa dia cinta akan Melayu, contohnya pembuktian dia ialah Mushi berpakaian tradisi Melayu yang lengkap dengan keris ketika menyambut kedatangan saya. Dan seorang yang mengalu-ngalukan tetamu. Ini ialah perwatakan Mushi. Latar dia ialah zaman pemerintahan diceritakan oleh ibunya. Zaman selepas merdeka ialah apabila saya telah pergi berhijrah ke bandar. Okay, latar tempat ialah di kampung saya tu. Di kota saya telah berhijrah
di perkampungan tradisi di pinggir kota di mana Mushi telah tinggal di sana, iaitu rakan kepada bonda. Okay, latar yang kita boleh lihat, latar ialah siapakah masyarakat ataupun golongan yang ada dalam cerita ni. Pertama ialah masyarakat kampung, saya dan bonda tinggal kat kampung. Kedua ialah masyarakat remaja yang tinggal di bandar. Saya dengan masyarakat remaja yang tinggal kat situ. Dan ketiga ialah masyarakat yang mengamalkan demonstrasi apabila mereka tak setuju dengan pencerobohan tanah milik oleh pihak berkuasa. Dan yang terakhir sekali ialah masyarakat yang kekal dan berani. Ini ialah latar masyarakat. Gaya bahasa, ada kata ganda, metafora, peribahasa, simili dan hyperbola. Ini cikgu cepatkan, dan seterusnya dari segi nilai dia ialah nilai patriotik, nilai ketaatan, nilai kegigihan, amanah. Dan yang terakhir sekali ialah pengajaran. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada cerpen Mushi? Yang pertama, kita hendaklah taat pada perintah dan larangan ayah dan ibu. Kedua, kita hendaklah gigih apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Dan ketika dahulu kita punya nenek moyang kita berusaha bersungguh-sungguh, mereka telah membebaskan, mendapatkan kemerdekaan daripada tanah air kita. Contohnya, ketiga ialah kita hendaklah rajin membaca untuk meningkatkan pengetahuan. Dan keempat adalah kita tidak boleh berputus asa. Itu ialah dua cerpen yang tajuk komsas yang cikgu dah kongsikan dengan kamu. Cikgu harap kamu nanti cikgu harap nanti bila kelas-kelas seterusnya nanti cikgu akan bagi soalan tentang tajuk-tajuk ni dan cikgu harap kamu boleh ingat apa yang cikgu dah bincangkan dengan kamu, iaitu dua tajuk, iaitu satu sajak yang bertajuk Gelanggang dan satu lagi ialah cerpen yang bertajuk Mushi. Cikgu harap semua faham apa yang cikgu dah terangkan tadi. Ada sebarang soalan tak kelas sebelum cikgu teruskan lagi dengan bahan cikgu yang lain? Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan kelas? Senyap ni semua ini? Cikgu, biasanya nak jawab soalan dalam puisi, cerpen, biasanya dekat bahagian mana? Okey, kamu lihat kat sini cikgu tunjuk dekat sini. Dia punya soalan tu kamu tengok kat sini soalan dia dekat kamu tengok sini soalan dia. Bahagian B ni kertas kedua. Kamu tengok sini, ni kertas kedua. Kamu tengok sini, nampak tak cikgu punya skrin sekarang? Kertas kedua. Okey. Kertas kedua kamu pergi kepada sekejap kamu tengok sini bahagian soalan 7 petikan sastra. Dia kertas kedua petikan sastra. Di situ kamu akan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan sastra lah. Kamu tengok sini, kadang-kadang soalan dia tak secara kamu tengok soalan dia. Yang ni cikgu rasa cikgu dah bincang dengan kamu semua soalan ni, tapi cikgu tak bincangkan lagi tentang dia punya teks secara mendalam dari tadi, baru cikgu huraikan kepada kamu. Dan ni soalan-soalan dia. Berdasarkan bahan satu, kamu tengok dia akan ambil soalan kat sini, bahan satu, dan kamu kena rujuk kepada bahan satu ke atas ni. Sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Lepas tu kamu tengok dulu, lepas tu soalan kedua. Dia kata berdasarkan semua bahan, nyatakan peranan-peranan rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan. Okey? Bahan kedua, kamu kena baca dua-dua ni. Yang tadi cikgu baca tadi, dia punya maksud dia, cikgu terangkan maksud dia. Lepas tu kamu kena baca dua-dua ni, apakah soalan dia kata kat sini, kamu tengok sini soalan dia ialah tentang, cikgu pakai pen je Okey, kamu tengok sini, dia kata berdasarkan semua bahan, nyatakan peranan rakyat Malaysia mengekalkan kamu. Tapi kamu kena rujuk kepada bahan tersebut.
Jangan menggunakan idea kamu sendiri. Mesti rujuk bahan. Barulah kamu jawab. Faham tak? Boleh? Faham? Faham Lepas tu soalan yang ketiga ni, kalau tengok soalan ketiga ni. Soalan ketiga ni, ini barulah dia kata bagi pendapat. Bagi pendapat kamu kata, kamu kena bagi pendapat kamu lah apakah kepentingan-kepentingan mempertahankan kemerdekaan. Okey, yang ketiga, yang keempat sama juga. Kat sini, sebagai rakyat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Maksudnya ini yang 3 dan 4 ni, 3 dan 4 ialah soalan yang dikatakan sebagai kebat. 3 dan 4. Manakala soalan 1 dengan soalan 2, kamu kena rujuk bahan yang kamu dah baca di atas. Ada soalan? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh okey, jelas Okey, yang ni cukup. Kita dah habis Komsas, cikgu tak nak cerita pasal Komsas, kita ada lagi setengah jam lagi. Cikgu dah pergi kepada bahan cikgu tadi, cikgu dah hantar kepada kamu tadi, cikgu tak pasti kamu dah buka ke WhatsApp kamu ke tentang ada satu tajuk sekejap. Cikgu tak pasti kamu dah buka satu YouTube tu, siapa dah buka cikgu tak pasti sekejap. Yang ni cikgu ambil bahan daripada luar tapi apa yang cikgu gunakan sekarang ni, cikgu aplikasikan apa yang bahan-bahan daripada luar kita guna pakai ke dalam kelas. Cikgu tak nak nanti kalau kita gunakan dalam tak ada perubahan nanti kamu bosan pasal tu cikgu suka ambil bahan-bahan daripada luar okay, sekejap. Sekejap cikgu ambilkan bahan dekat luar ni. Okey, yang ini kamu dengar saja. Lepas tu barulah kita pergi kepada soalan. Kita pergi kepada bahan lain. Cikgu ada banyak bahan tentang Kerajaan Negeri Perlis kamu dengar menanam pelbagai spesies pokok bakau bagi menutupi kelumpuran di sepanjang pesisiran pantai Pulau Ketam, Kuala Perlis. Inisiatif itu bagi mengurangkan kesan habitat di pesisiran pantai di kawasan pengkenaan. Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man berkata, peringkat awal sebanyak 1,000 pokok dari spesies bakau minyak dan bakau kurak telah ditanam. Lokasi itu juga sesuai ditanam spesies lain termasuk pokok api-api dan berembang. Di depan sana kita lihat ada lagi program di sana. Dalam program yang akan datang kita akan penuhkan semua ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program 3 for 3 di hutan simpan Pulau Ketam, Kuala Perlis siang tadi. Program Anjuran Tenaga Nasional Berhad TNB itu disertai 300 sukarelawan dan penduduk setempat. Jadi kami tanya makcik yang tadi tu, dia cakap rasanya sebenarnya dah tak ada dapat itu tapi kebanyakan jadi kita kasih Kepentingan kita untuk menggunakan kesempatan nak apa-apa dengan banjir. Jadi kalau apa-apa kan tak ada banjir kalau ni awak kena semula ni. Selain menangani habitat, langkah pemeliharaan dan penanaman semula hutan paya bakau juga penting sebagai habitat kehidupan. Okey, yang tu cikgu dah kongsi dengan kamu. Okey. Cikgu ada satu sekejap cikgu ada satu PowerPoint yang cikgu sediakan kepada kamu pada malam ni kamu tengok sini apa yang cikgu nak cerita ialah satu topik iaitu tentang pokok kayu bakau. Pokok kayu bakau kamu pernah dengar pokok kayu bakau ni. Pokok kayu bakau ni sebenarnya adalah satu pokok yang penting sebenarnya yang penting kepada contohnya penting kepada kita punya ekosistem kita. Kalau kamu belajar tentang sains kamu akan belajar tentang ekosistem. Penting sikit. Kalau pokok kayu bakau ni kita musnahkan pokok kayu bakau ni, ianya akan menyebabkan kita akan kehilangan habitat-habitat. Kita lihat apa yang cikgu nak kongsi dengan kamu. Pokok kayu bakau.
Dan pokok kayu bakau ni ialah pokok yang kalau kamu pernah pergi ke Kuala Selangor, ada banyak kawasan-kawasan di pesisiran Kuala Selangor tu ada banyak pokok-pokok kayu bakau di tepi perairan Kuala Selangor. Dan kamu tengok sini, apakah yang dilakukan oleh penguat kuasa ataupun orang ramai kat sini, kamu lihat kat sini, mereka telah melakukan penanaman semula pokok kayu bakau. Kerana kita kena tahu, bila kita dah menggunakan pokok kayu bakau ni, kita kena memperbaikikan ataupun kita kena menanam balik lah. Kalau kita tak tanam balik, kesannya ada kat kita. Dan kamu tengok sini, penanaman pokok kayu bakau bukan saja boleh mencegah hakisan pantai, memelihara habitat asal supaya anak ikan, udang serta ketam dapat biak. Itu tujuannya. Kenapa kita kena tanam pokok kayu bakau? Kalau tidak, nanti kita tak ada ikan, kita tak ada udang, kita tak ada ketam, dan makan-makan laut ni tak ada. Dan pokok ini ada satu tempat ni, dia dekat pantai Kelanang, di mana ianya adalah tempat dijadikan sebagai ekosistem. Seterusnya meningkatkan stok sumber perikanan setempat. Kamu tengok sini, di mana kepentingannya, apakah pentingnya pokok kayu bakau kepada masyarakat. Dan kat sini ada seorang pegawai itu, iaitu Encik Muhammad Zaki Harun, dia berkata kos untuk memelihara hakisan pantai, terutama bila air pasang besar, adalah tinggi sekali. Kita lihat kat sini, di mana hakisan tanah. Kita lihat setiap tahun, cikgu ingat, setiap tahun kenaikan air pasang besar tu memang berlaku dekat kawasan di Kelang, di kawasan Kuala Selangor, dan sampai ke kawasan di Sabak Benam sana. Dan ianya sebenarnya apabila hakisan tanah itu berlaku, menyebabkan kos untuk membaiki balik hakisan tanah tu memakan masa, memakan belanja yang begitu tinggi sekali. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka menanam pokok-pokok api-api ini, pokok jenis perebat, bakau, dan menjadikan kawasan itu untuk mencegah. Tujuan mereka ialah sebagai kawasan penampan. Penampan maksudnya ialah kita nak menghalang ombak daripada menghakis pantai tersebut. Yang itu cikgu, kamu tengok situ. Dan kamu tengok sini, ini ialah salah satu usaha yang dilakukan oleh mereka. Dan pegawai itu kata program itu dilancarkan sebenarnya dekat Kuala Langat. Kuala Langat tu kawasan ni dekat dengan Banting. Dan ramai sukarelawan yang juga daripada college community penduduk tempat, mereka telah bersama-sama menjayakan program tersebut. Dan ketika itu juga Muhammad Zaki, itu pegawai yang bertugas ketika itu, penanaman anak pokok api-api di situ adalah salah satu usaha, satu kaedah untuk memelihara pantai supaya ianya dapat supaya pantai kita ni tidak dihakis oleh ombak yang besar. Ini apa yang cikgu kongsikan dengan kamu tentang pokok kayu bakau. Okey. Kita dah sudah situ. Nanti cikgu nak pergi kepada soalan. Soalan dulu. Sekejap. Soalan dia sekejap. Sekejap cikgu nak soalan ni berkaitan dengan tu. Tapi soalan ni dia lain sikit. Sekejap Okey, kamu lihat kat sini, cikgu tadi dah terangkan kepada kamu tadi. Sekarang ni kita pergi kepada soalan dia. Tadi kamu dah dapat ilmu sedikit tentang tentang pokok kayu bakau, pokok kayu bakau. Dan kamu kena lihat kat sini, kamu kena pastikan, iaitu tentang tentang kena pastikan kata kerja transitif.
dalam petikan ataupun dan tulis jawapan pada ruang yang diberikan. Kena pasti kamu tengok sini dan dekat sini nanti kamu baca dulu. Okey, kamu baca dulu dia punya petikan dulu kamu baca dulu. Okey, siapa nak baca dia punya petikan yang nombor 1 ni dulu? Siapa nak baca petikan yang perenggan yang pertama? Boleh siapa tolong cikgu bantu bacakan? Kelas boleh baca perenggan yang mana? Siapa boleh baca? Saya cikgu. Terlalu. Okey, silakan baca. Perenggan yang pertama. Hutan bakau ialah hutan semula jadi di kawasan pasang surut air laut. Hutan ini merupakan ekosistem yang paling produktif kerana sifat adaptasi istimewa dengan akarnya yang mampu menapis garam air laut dan mengeluarkan garam melalui daun. Ekosistem hutan bakau yang kompleks juga menjadi makmal terbaik untuk melek keperluan asas kehidupan, pemindahan tenaga dalam jaringan makanan dan kebergantungan manusia terhadap hutan bakau. Okey, kamu tengok sini hutan ini merupakan ekosistem yang paling produktif. Dia digunakan untuk menapis, untuk mengeluarkan garam, melalui melihat. Okey, perenggan yang kedua, siapa boleh baca perenggan yang kedua? Siapa boleh baca? Okey, boleh, silakan. Sifat tanahnya yang berlumpur dengan akar bakau yang berselirat dan timbul itu menjadi habitat kehidupan marin pinggir pantai. Banyak spesies ikan, krustasia dan udang menakluki kawasan bakau. Semasa air pasang untuk mencari makanan. Hutan bakau turut dijadikan tempat pembiakan burung penghijrah yang datang dari hemisfera utara atau selatan bagi mengelakkan musim sejuk tempat asal. Hutan bakau ini turut dipilih sebagai habitat kekal bagi spesies tertentu yang meneruskan kitar hidupnya di kawasan tersebut tanpa pindah ke tempat lain. Okey, bagus. Okey, kamu siapa nak baca lagi perenggan yang seterusnya? Siapa boleh baca? Kelas siapa boleh baca? Yang lain nampak senyap sunyi nampak kelas kita hari ni. Siapa boleh baca perenggan yang ketiga? Okey, tak apalah, kamu teruskan balik. Okey, terus. Siapa nak baca, teruskan. Selain itu, banyak kegunaan domestik dan perindustrian diperoleh daripada hasil hutan bakau. Antaranya, kayu bakau dijadikan bahan binaan, kayu arang, kayu api dan menyamak kulit haiwan. Sifat kayu bakau yang tahan serangan serangga perosak, tahan perut dan kulat sesuai sekali digunakan sebagai cerucuk. Di samping itu, hutan bakau berperanan penting untuk melindungi kawasan pantai dan muara sungai, mencegah hakisan oleh ombak dan angin serta menambahkan keluasan kawasan darat. Okey. Siapa seorang lagi? Siapa boleh tolong? Saya. Okey, silakan untuk perenggan yang terakhir. Pada masa yang sama, hutan bakau adalah antara aset penting pelancongan negara berasaskan ekologi alam sekitar. Para pelancong memilih kawasan hutan bakau kerana keindahan semula jadinya dan sifatnya sebagai habitat hidupan marin serta fauna. Malahan terdapat juga serangga unik seperti kelip-kelip yang pastinya akan memikat hati para pelancong. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita lihat kat sini. Okey, ini tentang cikgu dah terang tadi kamu cikgu harap kamu faham kenapa pokok kayu bakau ni kita kena jaga sebab itulah kita yang paling penting Okey, sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat sekarang dekat sini, kamu keluarkan buku latihan kamu ke
kamu salin ke atas ni, salin dulu atas ni berimbuhan men. Tajuk ke atas ni, nombor 1. Lepas itu berimbuhan men kan. Dan yang terakhir sekali adalah berimbuhan men ai. Tulis dulu dalam buku latihan kamu. Tulis dulu dalam buku kamu. Lepas tu bila kamu dah salin tu, barulah Kak Cikgu nak kamu kenal pastikan jawapan pada petikan di atas. Okey? Beritahu cikgu kalau dah habis menulis tajuk dia dulu. Tajuk setiap ruangan ni. Berimbuhan men kan dan berimbuhan men ai. Okay, siapa dah habis yang tu, boleh tak cikgu tunjukkan kamu apa yang kamu dah habis bila dah tulis ni semua, cikgu nak kamu kenal pastikan setiap imbuhan dekat atas ni dan kamu isikan tempat kosong ni 1 sampai 8. 1 sampai 8 untuk men, berimbuhan men kan 1 sampai 5, berimbuhan men ai 1 sampai 3. Okey. Cikgu kecilkan dulu, cikgu agak kamu nampak tapi cikgu, kamu boleh buka dekat cikgu dah hantar dekat kamu ni ya. Okey. Okey, sekarang ni kamu tuliskan dalam buku kamu tu tentang imbuhan men. Tulis men, imbuhan men kan dan imbuhan men ai. Tulis dulu, lepas tu kita bincang. Bila dah siap, kita bincangkan dia punya jawapan dia. Siapa dah habis bagi tahu cikgu
siapa dah habis siapa dah habis imbuhan men tu bagi tahu cikgu, lepas tu kita akan bincangkan apakah imbuhan men imbuhan men sebanyak 8 patah perkataan. Men saja dulu. Okey, siapa boleh kita mula dah untuk men saja, berimbuhan men. Siapa dah habis? Dah. Dah, okey. Okey, sekejap kita pergi kepada men dulu sekejap. Okey, boleh kamu beritahu cikgu apakah imbuhan men yang pertama? Mencegah. Mencegah mencegah okey, mencegah. Yang ni cikgu kena tulis macam ni mencegah, okey. Mencegah, okey lagi apa lagi mencegah selain daripada mencegah, apa lagi? Mencari. Mencari mencari. Okey, betul. Sekejap mencari. Okay, mencari. Lagi? Dia imbuhan men. Dia menyamak. Okey, menyamak. Okey. Nombor 4. Dekat atas tu kamu apa lagi? Menapis. Menapis. Okey, menapis. Okey, menapis. Okey, cek lagi kamu. Okey, menapis. Lagi apa lagi? Memilih. Memilih boleh? Okey, memilih. Okey. Dah betul tu Kita teruskan lagi. Memikat. Memikat. Okey, memikat. Okey, memikat. Okey. Ada 2 lagi. Melihat. Melihat. Okey, melihat. Okey, melihat. Okey, yang terakhir sekali. Apa lagi? Satu lagi. Melindungi. Melindungi. Melindungi betul ke? Satu lagi. Ada satu lagi kamu tengok sini. Kamu tengok sini. Mencegah. Mencegah bukan. Mencegah bukan. Mencegah. Mencegah dah ada dah. Dah ada ke belum? Oh, mencegah dah ada nombor 1 dah. Nombor 1 mencegah. Mencungkil boleh? Mencungkil tak boleh. Mencungkil tak boleh. Apa yang tertinggal lagi tu?
Satu lagi. Ada satu lagi kamu tengok sini pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Nampak tak? Menakluki. Bukan menakluki. Atas lagi. Atas daripada tu menakluki. Mengelak. Bukan atas daripada menakluki. Menjadi. 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 Okey, menjadi kat sini. Okey, menjadi. Okey, kita pergi kepada imbuhan menkan bagi tahu cikgu menkan. Menambahkan. Menambahkan. Okey, betul. Mengeluarkan. Okey, sekejap menambahkan menambahkan. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Okey, sekejap. Mengeluarkan. Okey, mengeluarkan boleh? Mencungkilkan. Mencungkilkan. Meneruskan. Mencungkil tak boleh? Ya? Meneruskan. Meneruskan. Okey, meneruskan. Betul. Mengelakkan. Mengelakkan. Betul. Mengelakkan. Merupakan. Merupakan. Betul. Tepat. Okey, merupakan. Bukan menkan ke? Okey, dah selesai tu. Kita pergi kepada imbuhan menai. Menai. Kamu tengok sini menai pula. Melalui. Melalui tak? Melalui tidak. Sekejap. Melalui Mencegah. Melalui melalui betul. Okey, sekejap. Betul. Okey, melalui ialah betul. Sekejap sekejap. Okey, melalui. Okey, lagi apa lagi? Melindungi. Melindungi. Okey, melindungi. Yang akhir sekali. Akhir sekali. Menakluki. Menakluki, betul. Menakluki. Melindungi. Okey, menakluki. Okey. Yang ini kamu tengok sini kamu kena tahu apakah dia imbuhan Yang ini kalau kamu kena pastikan penggunaan kata kerja transitif. Okey. Sekarang ni kamu lihat kat sini, cikgu nak kongsikan satu bahan. Okey, kamu lihat kat sini cikgu punya bahan ni. Okey. Kamu tengok sini cikgu nak kamu lihat di sini bahan kata kerja transitif. Kamu tengok sini kata kerja transitif ialah objek terdiri daripada frasa nama. Kamu tengok sini kata kerja berawalan. Dia kat sini frasa nama. Termakan coklat. Coklat ni ialah kata nama, frasa nama. Coklat adik ni ialah frasa nama. Ibu termakan. Ini ialah kata kerja transitif. Termakan apa? Termakan coklat. Ini ialah kata nama. Kamu kena tahu apakah dia kata kerja transitif dan apakah dia kata kerja tak transitif. Soalan macam ni selalu keluar. Kata kerja berawalan mencuci, mendendang, memandu. Adik menendang apa? Adik menendang bola di padang. Dia menendang apa? Menendang bola di padang. Yang ketiga pula ialah kata kerja berapitan, dengan I. Menaiki, mendekati. Amir menaiki apa? Menaiki bas. Ini adalah frasa kata nama. Seterusnya, kata kerja berapitan, dengan kan, mengemaskan, memasukkan. Kamu tengok sini, ayat dia, Profesor Ali mengemukakan idea. Idea yang benar sini ialah frasa nama. Dan yang terakhir sekali ialah kata kerja berawalan. Ini ialah dia punya perbezaan. Dia punya, kalau kamu soalan macam ni, kamu kena tahu apakah dia kata kerja transitif. Apa pula maksud dia pula kata kerja tak transitif? Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dia tak perlukan objek pula. Kamu tengok sini, kata kerja tanpa imbuhan. Duduk, mandi, tidur. Dia asyik mandi dari tidur. Kamu tengok sini, mandi. Dia tidak perlukan imbuhan. Itu dia tidak perlukan imbuhan. Kata kerja berimbuhan
berjalan, bersenam. Berjalan kamu tengok sini, berjalan, dia menggunakan pula. Tapi di belakang ni tak ada kata nama. Okey, ini ialah kata kerja tak transitif. Manakala yang ketiga pula ialah kata kerja berawalan men. Menyanyi, menangis. Okey, kamu lihat kat sini. Lily menyanyi sambil. Dia menggunakan imbuhan men kat situ. Okey, yang keempat pula ialah kata kerja berawalan ter. Tersenyum, termenung. Wemun termenung memikirkan nasib diri. Okey, kamu lihat kat sini. Ini ialah kata kerja transitif berawalan ter. Dan yang terakhir sekali ialah kata kerja berapitan. Bersalaman, berpelukan. Mereka berpelukan sebaik saja bertemu. Kamu kena tahu apakah bezanya antara kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Cikgu harap kamu faham situ Okey, lepas itu cikgu nak tengok ada satu soalan tu yang melibatkan kata kerja tak sensitif. Kamu lihat kat sini. Contoh dia Okey, kamu lihat kat sini. Soalan ni. Okey, soalan ni ialah kata kerja tak sensitif. Okey, kata kerja tak sensitif. Okey, boleh tak kamu carikan kata kerja tak sensitif daripada sini? Apakah dia kata kerja tak sensitif? Dapat tak kamu carikan daripada petikan tersebut? Berada. Berada sekejap. Berada bukan. Berada tu bukan. Sekejap Berasaskan. Berasaskan. Sekejap. Yang tu tak betul tu. Sekejap Menyeluruh. Menyeluruh. Okey, menyeluruh betul. Mana kamu lihat kat sini? Menyeluruh. Okey, yang menyeluruh ni. Yang tu. Okey, menyeluruh. Okey, lagi apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Kata kerja tak transitif. Dimiliki. Kamu tengok sini Betul ke kamu kata tadi menyeluruh ni? Kamu tengok sini membangun. Kamu tengok sini terkaji kerja tak transitif. Ialah kat sini ialah nombor satu ialah membangun. Dan nombor dua kamu tengok situ ada satu perkataan yang digunakan kat sini. Meluas. Kamu tengok sini di belakang membangun ni dia tak ada gunakan kata nama. Kamu tengok sini membangun dia tak gunakan tak ada guna kata nama. Dekat sini pun sama juga. Ini ialah dia punya jawapan ni ialah membangun dengan meluas. Okey? Okey kelas cikgu. Okey, yang lepas itu kamu sini ada kata bantu. Kata bantu dan aspek kat sini. Kata bantu kat sini mana yang kamu fikirkan satu sebagai kata bantu? Kata bantu. Dapat tak kata bantu? Okey, kata bantu kat sini cikgu bagi kita selesaikan Kata bantu kat sini ialah sedang. Sedang ni ialah kata bantu. Okey. Satu lagi usaha menyediakan berasaskan teknologi untuk menguasai bangunan lebih itu. Teknologi dalam bangunan sudah diterima, diaplikasikan Okay, satu lagi ialah kamu tengok situ ada perkataan tak meluas, memastikan golongan teknologi dalam pembinaan bangunan sudah diterima, meluas, ialah ada tak perkataan, kamu tengok sini ada tak satu lagi? Perkataan satu lagi. Boleh tak kamu
Sekejap. Namun usaha menyediakan bangunan berasas teknologi secara mulu sedang. Okey, kalau untuk sedang ni satu betul. Sedang ni memang betul. Satu lagi itu ialah cuba kamu carikan satu lagi memastikan mampu teknologi diterima meluas beri kesan. Sekejap. Okey, kamu tengok sini perkataan ni. Seperti Malaysia dianggap sebagai masih. Masih ni juga ialah kata bantu. Kata bantu aspek. Dia membantu. Masih berada dan satu lagi ialah sedang giat. Ialah kata bantu aspek. Okey kelas cikgu harap kamu masa memang terlalu suntuk sekali suntuk sekali kita belajar tadi. Apa yang cikgu dah kongsi tadi yang tadi cikgu dah kongsi tentang kata kerja transitif, kata dua, lepas tu kata bantu, selepas tu cikgu ada kongsikan dengan kamu iaitu tentang tajuk pokok kayu bakau. Okey, cikgu dah kongsi dengan kamu. Selepas itu cikgu kongsikan juga dengan kamu ialah tentang satu tajuk yang berkenaan dengan gelanggang. Sajak tu cikgu dah terangkan berkamu. Selepas tu cikgu dah terangkan juga tentang satu cerpen cikgu terang ni saya detail sikit tentang cerpen Musi. Cikgu harap kamu dapat mempelajari sedikit tentang apa yang cikgu dah ajar pada malam ini. Okey, ada sebarang soalan kelas sebelum kita tamatkan kelas kita pada malam ini. Ada sebarang soalan kelas? Ada sebarang soalan semua? Senyap ni semua ini? Tak ada Okay. Tak ada. Tak ada Okay. Terima kasih semua dan insyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih sama-sama. cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama.